Bila anak-anak muda tak nak sambung belajar, itu bahaya. Itu petanda kejatuhan tamadun kita nanti. Malaysia akan jatuh. So benda ni bahaya. Sebab tu saya cakap, nak belajar, continue belajar. Tapi ada high income skill. Anak-anak kita belajar, dia jadi educated. Kita nak bangsa yang pandai, bangsa yang ada ilmu, yang cintakan ilmu. Bukan bangsa yang tak cintakan ilmu. Nak buat bisnes, kena ada ilmu. Anda semua hadir ke hari ini sebab ilmu. Sebab anda degree holder atau diploma holder. Anda cintakan ilmu. Tapi kalau anak-anak kita tak cintakan ilmu, dia hanya kerja untuk dapat gaji. You bagi duit, saya kerja. You tak bagi duit, I tak kerja. Itu bangsa yang bahaya. Ikuti saya temu buat eksklusif bersama Tuan Haji Amzah bin Othman, mantan tokoh guru kebangsaan yang akan mengupas berkenaan isu ini terhadap generasi muda di negara kita. Mengulas isu di mana generasi muda tidak lagi berminat untuk melanjutkan pelajaran. Generasi muda ini majoritinya berusia pada 18 tahun, itu lepasan SPM. Dan pada usia ini, emosi lebih dominan berbanding dengan akal. Jadi, mereka lebih cenderung kepada perkara yang kelihatan glamour, mudah dan aktiviti yang boleh mendapatkan duit dengan cepat. Jadi, mereka mudah terpengaruh dengan trend terbaru seperti e-hailing, Foodpanda yang merupakan gig ekonomi terbaru. Tapi kena ingat, ini bukan jaminan, ia bukan satu kerjaya sebenarnya. Dia berdasarkan kepada pencapaian akademik, pelajar ini dapat dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu cemerlang, sederhana dan lemah. Jadi pelajar-pelajar cemerlang ini nak beri kefahaman sama ada daripada pihak kaunseling ataupun badan-badan kerajaan bahawa potensi mereka ini, bakat mereka ini mesti dimaksimal dengan cara melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Kerana mereka inilah sebenarnya bakal pentadbir negara di masa depan. Kefahaman ini sangat penting kerana kita sangat-sangat memerlukan mereka-mereka yang cemerlang ini untuk mentadbir negara ke arah negara maju. Tapi bagi pelajar yang sederhana dan lemah, ia juga sebenarnya ada potensi mengikut tahap mereka. Jadi mereka ini dapat disalurkan kepada bidang kemahiran yang cukup banyak dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan seperti pusat-pusat kemahiran. Tapi masalahnya, pelajar ini juga tidak berminat untuk belajar kemahiran. Jadi, kita kena berkefahaman sama ada mereka yang cemerlang ataupun yang sederhana bahawa negara sangat-sangat memerlukan yang cemerlang menjadi pentadbir, yang dari kemahiran menjadi memberi sokongan kepada pihak pentadbir ini. Kefahaman sangat penting. Dan pada saya secara peribadi, mereka ini walaupun siapa mereka sebenarnya adalah aset negara, ada guna selagi mereka ini berakhlak mulia dan patuh pada ajaran agama. Yang paling penting, mereka ini tidak terlibat dengan jenayah, dengan dadah, dengan akhlak-akhlak yang buruk. Kerana kalau mereka itu cemerlang, sekalipun kalau terlibat dengan perkara buruk ini, semua mereka ini tidak berguna kepada negara. Jadi ini kesedaran kepada pelajar sangat penting untuk difahami oleh semua pelajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Amzah di atas pandangan dan kupasan mengenai isu ini. Semoga ia memberi manfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Aizad bin Abdul Halim. Pada hari ini saya ingin mengulurkan sedikit refleksi berkaitan tajuk Hala Tuju Pendidikan Negara Generasi Muda tidak lagi berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Era globalisasi meletakkan Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk menjadi sebuah negara membangun sepenuhnya. Malaysia perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Berdasarkan himpunan penulisan dan pandangan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia telah mengingatkan agar masyarakat Malaysia tidak dipengaruhi dengan arus globalisasi sehingga berjaya menghancurkan mereka. Sebaliknya, kita perlu membina kekuatan dan menangkis unsur-unsur negatif yang membawa kesan buruk kepada kita. Kita sedia maklum bahawa dengan arus globalisasi perkembangan yang signifikan dapat dicapai dan ianya berfokus kepada profesion keguruan yang semakin mencabar di negara ini. Pada pandangan saya, terdapat beberapa faktor yang merisaukan apabila bercakap tentang masalah ini. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang tidak begitu stabil, saya melihat dilema pelajar dalam meneruskan pengajian, terutama sekali bagi mereka yang tergolong dari keluarga yang berpendapatan rendah. Mereka lebih cenderung untuk tidak menyambung pengajian di atas faktor kewangan yang kritikal. Mereka melihat mencari peluang pekerjaan merupakan jalan terbaik untuk merubah nasib hidup mereka dan keluarga. Ini amat merugikan buat negara jika aset-aset golongan muda ini tidak diberi perhatian. Kesimpulannya, semua pihak harus memandang serius perkara ini agar negara tidak melangkah ke belakang dan terus ketinggalan apabila bercakap soal pendidikan berbanding negara-negara yang lain. Saya petik satu falsafah dari bekas pemimpin tersohor dunia, Nelson Mandela. Beliau pernah berkata, dengan izin, "Education is the most powerful weapon you can utilize to transform the world." Akhir kata dari saya, pendidikanlah kita dapat memajukan negara dan dengan pelajaran jugalah kita dapat menaikkan martabat anak bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah program bersama pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli kumpulan kerana memberi kerjasama yang sangat baik bagi melancarkan program ini. Melihat kepada senario sekarang dan keputusan kajian yang kami jalankan, didapati bahawa sebenarnya masih ramai pelajar yang berminat untuk belajar, tetapi disebabkan kekangan kewangan, keputusan untuk sambung belajar diletakkan pada nombor 2. Bekerja dan mencari duit adalah lebih penting bagi mereka demi meneruskan kehidupan. Walau bagaimanapun, pendidikan merupakan asas penting bagi membangunkan masyarakat dan negara yang ke arah yang lebih baik. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pelajaran di sekolah semata-mata, tetapi sebagai alat untuk merealisasikan impian mereka demi membentuk generasi muda yang cemerlang. Oleh itu, semua pihak termasuk kerajaan masing-masing mempunyai peranan yang penting untuk mencari jalan penyelesaian terbaik berhubung dilema pelajar yang tidak ingin menyambung pengajian setelah tamat sesi persekolahan demi membentuk generasi muda yang berilmu dan bermanfaat. Kelayakan akademik dan kemahiran perlu seiring. Masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan membantu memacu pembangunan dan meneruskan kesinambungan kejayaan sebuah negara. Memetik kata-kata Yusuf Al-Qaradawi, seorang tokoh ilmuwan dan sarjana Islam yang tersohor dan disegani oleh semua golongan masa kini, apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Sekiranya golongan muda pada hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak, berbudi bahasa dan berhemah tinggi, tentunya negara kita pada masa akan datang adalah sebuah negara yang aman makmur. Tetapi jika keadaan sebaliknya, maka bersedialah untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurziah binti Abdul Aziz.
berpendapat bahawa melalui kajian kumpulan saya dapati bahawa generasi muda masih lagi berminat untuk meneruskan pengajian sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Hanya kurang daripada 10% daripada generasi ini yang memilih untuk bekerja selepas tamat pelajar sekolah menengah. Alasan yang mereka beri adalah kerana kekangan ekonomi keluarga, tetapi sekiranya diberi bantuan untuk mereka belajar, mereka masih lagi memilih untuk meneruskan pengajian sehingga ke peringkat universiti. Ini menunjukkan bahawa berita di media sosial yang mengatakan golongan muda tidak berminat untuk meneruskan pengajian selepas SPM adalah tidak benar sama sekali. Dengan hasil keputusan kajian ini, Malaysia masih mampu menerus dan mengekalkan tenaga kepakaran di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Malaysia juga masih tetap kekal sebagai sebuah negara yang rakyatnya berilmu tinggi serta bertamadun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berkaitan dengan kajian soal selidik yang telah dijalankan mengenai hala tuju pelajar selepas menamatkan pelajaran, dapat dilihat di sini bahawa para pelajar yang ingin meneruskan pelajaran adalah sebanyak 94.4% dan bakinya tidak ingin melanjutkan pelajaran. Sebab-sebab yang telah dikenal pasti jika para pelajar tidak menyambung pelajaran adalah yang paling tinggi pelajar ingin bekerja. Kemudian diikuti dengan 28.8% para pelajar tidak pasti dengan apa yang mereka ingin lakukan selepas tamat persekolahan dan diikuti dengan 28% para pelajar berminat untuk melanjutkan pelajaran tetapi kesempitan wang. Hal ini dapat disimpulkan bahawa para pelajar sebenarnya sangat berminat tetapi akan disebabkan desakan seperti wang, faktor keluarga, faktor persekitaran, mereka memilih untuk tidak menyambung pelajaran dan ingin bekerja demi mendapat wang untuk meneruskan sara hidup diri sendiri dan keluarga. Bilangan yang besar juga tidak pasti dengan hala tuju mereka juga agak risaukan kerana para pelajar yang sudah tingkatan 4 dan tingkatan 5 akan meneruskan langkah ke arah alam dewasa di mana ianya perlulah dicorakkan dan difikirkan untuk apa yang mereka lakukan pada masa hadapan. Jadi tidak pasti itu adalah jawapan yang juga membimbangkan bagi kami. Seterusnya, kami telah meletakkan beberapa soalan seperti bantuan pendidikan dan rata-rata para pelajar sangat memerlukan bantuan pendidikan dan di sini juga amat membimbangkan kerana 93.7% pelajar memerlukan bantuan pendidikan. Di sini kita dapat ungkapkan sedikit faktor-faktor keuangan juga yang menyebabkan mereka memilih keputusan untuk sambung belajar ataupun tidak. Dan terakhir sekali kita juga ada menyebut dan bertanya mengenai sistem pendidikan di Malaysia dan peratusan bagi sangat bagus adalah sangat sedikit iaitu cuma 13.5%, manakala rata-rata pelajar memberikan jawapan sebanyak 47.6% iaitu hanyalah bagus. Di sini agak merisaukan kerana stigma pelajar mungkin ingin mengatakan bahawa sistem pendidikan di Malaysia kurang bagus dan juga menyebabkan mereka memilih untuk bekerja kerana bagi mereka menyambung pelajaran adalah membuang masa. Ada juga rata-rata pelajar yang mengatakan bahawa tempoh pembelajaran di Malaysia sangatlah lama di mana ia mengambil masa selama 3 hingga ke 5 tahun. Peringkat diploma 3 tahun, peringkat degree jika disambung 5 tahun dan total menjadi 7 tahun. Jadi ianya adalah rata-rata sangat tempoh yang sangat panjang bagi mereka dan mereka merasakan mereka sangat rugi jika menghabiskan masa selama 7 tahun hanya untuk belajar. Jadi hal ini sangat membimbangkan
kerana peratusan pelajar yang ingin bekerja lebih tinggi jika ditanya secara formal. Akan tetapi, dilihat pada soal kaji selidik ini, pembelajaran itu hanya akan dipilih jika diberi kesempatan ataupun peluang. Tetapi jika adanya faktor-faktor yang menjadi halangan untuk mereka menyambung pelajaran, mereka akan memilih untuk bekerja. Jadi itu sahaja rumusan yang boleh saya katakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anis bin Muhammad Rasmi. Jadi, kesimpulan yang saya boleh simpulkan daripada soal kaji selidik yang kita telah jalankan di SMK Sultan Abdul Aziz Shah, kita dapati bahawa minat para remaja semakin kurang untuk melanjutkan pelajaran ke arah yang lebih tinggi. Ini mungkin kerana kesan ataupun pengaruh rakan sebaya mereka sendiri ataupun juga persekitaran. Oleh yang demikian, kita sebagai golongan yang lebih dewasa harus mengambil tanggungjawab untuk memikirkan inisiatif-inisiatif yang akan berkesan untuk memupuk kembali semangat mereka, kerana kita sedar bahawa ilmu pendidikan itu sangat penting untuk menjamin masa depan mereka suatu hari nanti. Sekian, terima kasih.